السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لأمة حبيبك، اللهم لأمة حبيبك، اللهم لأمة حبيبك، والحمد لله رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa lah, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan inayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita ditemukan pada hari Jumaat yang mulia, yang penuh dengan barakah, yang penuh dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita duduk seketika mengamati dan mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita, maka bertambahnya iman kita, dan mudah-mudahan bertambahnya iman kita akan bertambahnya amal kita, dan mudah-mudahan dengan bertambahnya amal kita mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu ini kita akan membicarakan tentang bab sabar daripada kitab Riyadhus Salihin, bab yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid din wa dunya wal akhirah. Seorang hamba pasti memerlukan kesabaran dalam setiap keadaan, sebab segala yang dialami dunia ini tidak lepas dari dua hal, iaitu pertama, kenikmatan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, maka dia harus bersabar dalam menerima dan menikmatinya. Kedua, musibah yang menimpanya, dan sudah pasti dalam menyingkapnya dia pun memerlukan kesabaran yang tidak perlu bersedih hati. Oleh kerana itu, kesabaran dapat diartikan sebagai pengendalian diri untuk berbuat taat kepada Allah dengan selalu memelihara ketaatan tersebut, menjaganya dengan penuh tulus ikhlas, memperbaikinya dengan didasari ilmu pengetahuan, dan mencegah diri dari berbagai kemaksiatan, keteguhannya dalam melawan berbagai dorongan nafsu syahwat dan mengekang hawa nafsu, serta meredai ketetapan dan takdir Allah tanpa keluh kesah. Jadi manusia ni hidup memerlukan sabar. Tanpa sabar, maka hidup ini tidak bermakna. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang perlu kita faham adalah hidup ini Allah SWT meletakkan kemuliaannya bagi seorang yang dapat mendidik nafsunya. Seorang yang melayan nafsu dalam kehidupan, maka yang dapat daripada perkara tersebut adalah kehinaan. Ataupun yang dapat daripada melayan nafsu itu adalah kedangkalan dalam membuat satu keputusan dan tindakan. Seterusnya, hidup manusia ini penuh dengan keresahan, dan tidak akan ada kepuasan bagi seorang yang melayan nafsu. Tetapi ketenangan, kegembiraan yang hakiki akan dapat bila mana manusia itu mendidik nafsunya. Mereka melakukan sesuatu itu bukan berteraskan nafsu ammarah, tetapi mereka melakukan sesuatu itu atas dasar syariat Allah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam melaksanakan tanggungjawab kita sebagai anak, maka dalam mentaati segala arahan ibu dan ayah, ianya memerlukan pendidikan nafsu yang tinggi. Dalam melaksanakan tanggungjawab kita sebagai suami, menakodai kehidupan, kita juga memerlukan pendidikan nafsu yang tinggi.
dan melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang ayah ataupun ketua keluarga, maka kita perlu mendidik nafsu, kerana dalam mendidik keluarga memerlukan kesabaran yang tinggi. Dan begitu juga dalam kita hidup bermasyarakat. Tanpa sabar, maka keaiban demi keaiban kita akan terdedah. Justru muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ini kehancuran yang berlaku di atas muka bumi kerana manusia mengikut hawa nafsu mereka. Semua inginkan kebebasan tanpa kekangan, semua inginkan kebebasan tanpa kawalan, semua ingin kebebasan tanpa tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita lihat hari ini kehinaan, kezaliman, penindasan, keaiban manusia itu terdedah di sana sini. Justru muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, sama-samalah kita berusaha untuk memahami dan menekuni sabar dalam kehidupan. Bagaimana ketika kita diuji dengan kenikmatan hidup, kebahagiaan, kekayaan, kesihatan dan segala bentuk keindahan, kita perlu bersabar. Dan begitu juga bila kita diuji dengan kesakitan, kita diuji dengan kemiskinan, kita diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesedihan, kita juga perlu bersabar. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan teguhkanlah kesabaran kamu. Jadi kita lihat Allah SWT menyeru, wahai orang-orang yang beriman, kerana orang yang ada iman dalam hati saja mereka akan bersabar. Orang yang tidak ada iman di dalam diri pribadi mereka, mereka tidak akan sabar dalam mengharungi segala ujian dan dugaan. Sebab itu dalam hadis yang lain ada dinyatakan tidak akan mencuri seorang pencuri sekiranya dia beriman. Sebab apa dia mencuri? Kerana dia tidak beriman. Tidak akan minum arak seorang minum arak sekiranya dia beriman. Sebab apa dia minum? Kerana iman ketika itu telah terkeluar daripada diri mereka. Jadi kita lihat, tidak akan berzina seorang penzina sekiranya dia beriman. Sebab apa dia berzina? Kerana iman telah keluar daripada diri mereka. Jadi begitu juga dalam kehidupan seharian, kita lihat bahawa iman ini suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan. Bila iman itu masuk dalam jiwa pribadi manusia, barulah mereka nampak erti kenikmatan kehidupan. Mereka tahu erti sahabat. Orang yang tidak ada iman, mereka tidak ada nilai sahabat kerana Allah. Mereka ukur persahabatan itu dari aspek manfaat duniawi. Berapa banyak manfaat dunia saya dapat daripada sahabat saya, maka kadar ataupun takaran manfaat dunia itulah kekuatan ukhuwah dan persaudaraan. Bila manfaat dunia itu terlerai ataupun terputus, maka erti persahabatan itu hilang. Tetapi Islam tidak meletakkan sedemikian. Islam meletakkan takaran sahabat itu bergantung kepada iman dan takwa. Ini yang dibina oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat. Allah nyatakan dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Sahabat-sahabat ini dilakarkan dalam Al-Quran, orang-orang yang berlumba-lumba di awal Islam itu di kalangan golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah sahabat-sahabat itu, mereka itulah yang mendapat keredaan daripada Allah dan Allah redha dengan mereka. Kerana apa? Kalau kita lihat kehidupan sahabat baginda ridwanullah alaihim ajmain di awal Islam itu, mereka mengorbankan masa, tenaga dan harta serta perasaan semata-mata ingin melihat ummah ini beriman. Ummah ini dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin lihat bahawa Islam itu dapat didaulatkan. Sehingga apa kata Sayyidina Umar? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Bukan Allah muliakan dengan pangkat, dengan kepimpinan, dengan kekuasaan negara. Bukan Allah muliakan dengan harta yang melimpah ruah. Bukan dengan Allah SWT muliakan dengan kawasan jajahan yang luas. Tidak.
Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Kami adalah satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Fama mabtaghayna al-izzata bighairi ma azzanallahu bihi azzalanallahu bih. Ya, dan sekiranya kami memilih selain daripada Islam, fama mabtaghayna al-izzata, dan macam mana sekalipun kami memilih kemuliaan selain daripada Islam, azzalanallahu bih, nescaya Allah SWT akan hinakan dengannya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, bahawa kita sebagai pendukung kepada usaha-usaha Nabi SAW dan sahabat baginda ridwanullahu alaihim ajmain juga, Allah muliakan dengan Islam. Dengan sejauh mana kita usaha atas iman. Ya, kerana tanpa iman, ibadah, nilai ketakwaan itu menjadi hambar. Orang yang beriman, hari Jumaat dia sedih bila malamnya dia tidak hidupkan. Malam tadi terlepas untuk sembahyang sunat taubat sebelum tidur, terlepas untuk baca surah Sajadah, terlepas untuk baca surah Mulk, terlepas katakan untuk baca suratul Kahfi, terlepas untuk baca Yasin, terlepas untuk menghidupkan malam dengan solat-solat malam, subuh pagi tadi terlepas pula katakan solat berjamaah, terlepas pula kuliah subuh, duha tadi terlepas kuliah duha. Dia sedih. Dia sekarang dah Jumaat, sekejap lagi dia datang lewat pula, tak dapat unta, tak dapat lembu, tak dapat kambing, tak dapat ayam, sedih dia. Masa singkat untuk menunggu waktu maghrib, ada sedikit lagi, surah Kahfi dah baca ke belum? Dia risau. Tapi orang yang tak ada iman tak kisah pun. Jumaat ke apa ke, dia tak kisah. Orang yang tidak beriman dia tak kisah, masuk masjid ni tak niat i'tikaf, dia tak kisah pun. Tak baca niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidillahi ta'ala. Orang yang beriman menggeletar fizikal dia masuk rumah Allah tanpa niat i'tikaf. Orang yang beriman itu masuk rumah Allah dengan kaki kiri keluar balik, langkah kaki kanan. Sedih dia. Macam mana rumah Allah masuk tanpa adab dan kesantunan yang mulia. Keluar dia balik betulkan kaki kanannya. Orang yang beriman itu masuk rumah Allah tak sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, sedih dia. Apa dosaku sampai terlupa sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi orang yang beriman ini tidak sama dengan orang yang tidak beriman. Sebab itu nida'ullah, seruan Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bersabarlah, sabiru, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan teguhkanlah kesabaran kamu. Kerana orang yang beriman saja sabar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni dalam bersabar perlukan iman. Sebab orang yang tidak beriman tidak akan sabar. Kita dalam menikmati jamuan, contoh, mungkin hari ini kita ada undangan, mungkin esok kita ada undangan, majlis perkahwinan saudara mara jiran, tetangga, rakan taulan. Kita berhadapan dengan juadah yang beraneka lazatnya. Ada udang, ada daging kambing, ada daging ayam, ada daging lembu, ada ikan keli goreng, ada pelbagai jenis pencuci mulut. Kita tengok semua kita suka. Udang masak sambal, daging masak korma, ayam masak merah, kambing masak 3 rasa dan sebagainya. Tengok ada nasi biryani, nasi minyak, nasi putih, ikan keli, pecel katakan. Jadi kita pun ambil nasi penuh sampai 4-5 kali tambah, nasi kita menggunung. Lepas tu letaklah udang 5-6 ekor, letaklah daging kambing 3-4 ketul, letak ayam goreng berempah, letak itu, letak ini, melonggok. Kemudian ambil buah itu, ambil buah ni 1 pinggan kecil, letak air 1 cawan. Lepas tu kita pun makan, melayan nafsu kita. Habis paruh je daripada banyak tu. Yang lain kita tinggal membazir. Kita lihat, kita telah melayan nafsu kita. Di sinilah kehinaan kita sebagai seorang Muslim. Sepatutnya bersabar dengan ujian Allah terhadap rezeki yang melempar ruah tadi. Ambillah kadar keperluan kita. Kita tengok hari ini saya dah makan daging ke belum? Sarapan pagi tadi. Oh dah. Makan nasi lemak dengan rendang daging, cukuplah. Saya ambil ikan keli katakan dengan sayur. Bersabar.
Tahan nafsu, didik nafsu. Walaupun kita ingin semua sekali jenis tadi, kita tahan. Kerana kita tak mahu tergelincir dalam pembaziran. Kita tidak mahu menimbulkan kehinaan diri dengan membuka segala kunci nafsu. Ramadan yang lalu saya telah nyatakan bahawa ada 7 kunci nafsu yang perlu kita tutup 6 dan kita buka satu saja ketika kita berhadapan dengan juadah dan apa saja bentuk makanan. Kita buka hanya keperluan lapar kita. Yang 6 lagi kita kunci. Nafsu mata, nafsu telinga, nafsu pemikiran, nafsu mulut. Jadi muslimin musliman yang dirahmati Allah SWT. Sebab itu seruan Allah ini hanya dapat difahami dengan orang yang beriman. Orang yang beriman saja dapat memahami betapa pentingnya sabar dalam segala perkara, dalam segala tindakan. Ya, orang yang beriman saja tahu nilai melaksanakan sesuatu. Kerana bila mereka lakukan sesuatu, mereka akan dapat bonus tambahan. Walillahil mathalul a'la, bagi Allah itu perumpamaan yang tinggi. Kalau kita pergi katakan ada offer di supermarket, hypermarket, beli 2 dapat 1. Kita beli 2 kilo gula dapat 1 kilo tambahan. So kita pun beli 4 kilo. Cashier tu kata, Encik tolong ambil token ni dan pergi ambil 2 kilo gula percuma, sebab encik beli 4 kilo. Kita kata saya tak nak, saya nak ambil 4 kilo ni je saya beli. So kita tak nak ambil. Ya, orang tu pun tak kisah, sebab dia nak bagi percuma kepada pelanggan-pelanggan yang meraihkan supermarket ataupun hypermarket mereka. Tetapi orang yang bijak itu diambil. Kalau dia tak nak guna pun dia sedekahkan. Dia dapat tadi, kerana dia beli 4, dapat lagi 2, maka dia berikan kepada orang yang memerlukan, fakir miskin, dia dapat pahala tambahan. Begitulah kita masuk ke masjid. Kita nak datang sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni fardu, tak sembahyang berdosa. Tetapi Allah beri banyak kelebihan. Kita datang awal, Allah bagi seekor unta. Kita sembahyang tahiyatul masjid lagi, Allah beri lagi pahala. Niat iktikaf. Kemudian kita ambil saf pertama lagi, Allah tingkatkan lagi kedudukan. Jadi muslimin muslimat, ada waktu mustajab doa hari Jumaat, kita rebut masa tersebut, maka kita dapat plus yang Allah berikan. Kita mandi solat sunat Jumaat, kita memakai pakaian putih, kita memakai wangi-wangian, kita bersiwak gigi, kita potong kuku kita, dandan rambut kita, dandan misai janggut kita. Semua pahala dan pahala dan pahala dan pahala dan pahala dan pahala yang Allah berikan pada hari Jumaat. Ada orang yang tak kisah pun tentang perkara tersebut. Allah nak beri, mereka tolak. Terpulang pada mereka, mereka lepas kefarduan Jumaat. Tetapi mereka tidak dapat segala ganjaran-ganjaran yang meningkatkan kedudukan mereka di sisi Allah, yang dapat meningkatkan ketakwaan mereka di sisi Allah, yang dapat meninggikan kedudukan mereka di syurga Allah, yang meningkatkan keimanan mereka pada setiap amalan yang mereka lakukan. Sebab itu ayuhlah wahai orang-orang yang beriman, kita kena faham bicara ini dengan sebaik-baiknya, bahawa seruan-seruan Allah ini pada orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu bila kita sebut, mereka akan faham. Contoh, kalau sekarang saya cerita pada tuan-tuan dan puan-puan tentang haji. Tentang haji, saya kata, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, haji ini adalah satu ibadah yang sememangnya Allah letakkan kesusahan di dalamnya. Kerana ibadah haji ini bukan untuk pakej seperti bercuti. Kita inginkan keseronokan, kita ingin orang santuni kita, orang muliakan kita, orang raikan kita, mendapat keselesaan di semua peringkat.
tidak akan berlaku. Kerana ibadah haji itu adalah ibadah badaniah. Ibadah haji itu adalah ibadah fizikal. Ianya memerlukan kecerdasan minda, kecergasan fizikal, ilmu, takwa, taubat, dan memperbanyakkan doa kepada Allah SWT. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkan dengan persulikan, ya Allah sempurnakan dengan kebaikan. Bila saya cakap aja bab haji, semua orang yang telah mendapat surat tentang haji bahawa mereka akan pergi haji tahun ini 1436 Hijriah, mereka terus terpanggil dan memberi tumpuan sepenuhnya sebab mereka dapat surat dan mereka nak pergi, dan mereka memang ada kecintaan untuk mengetahui, keinginan yang sangat-sangat tinggi. Tetapi bagi yang tak dapat surat, saya pergi haji lagi 60 tahun, lagi 50 tahun, lagi 40 tahun, lagi 30 tahun, lagi 10 tahun. Banyak masa saya boleh dengar. Jadi dia pun buka handphone, ada 73 WhatsApp tadi daripada rumah nak pergi ke masjid. Ni kawan sekolah dulu lama tak jumpa. Ya Allah, dia dah naik pangkat rupanya. Ini grup bisnes. Ni ada peluang bagus ni sebenarnya GST. Ini tuan-tuan, dia tak kisah pun apa yang ustaz bercakap kat depan. Sebab dia rasa panggilan untuk haji lambat lagi. Dan dia tidak tersentuh pun tentang bicara tadi. Kerana dia rasa tidak ada kaitan dengan hidup dia sekarang ini. Mungkin 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, iya. Seorang doktor, pakar kesihatan, membicarakan tentang bahayanya penyakit diabetes dalam kehidupan seharian. Maka dia cakap, orang yang dia clear tak ada penyakit kencing manis, ini semua untuk orang yang tak jaga pemakanan. Aku memang hidup diet, aku memang sihat. Engkau dengarlah, aku tak nak dengar. Dia pun buat kerja lain. Dia tidak terpanggil dengan seruan tersebut. Begitulah bagi Allah SWT perumpamaan yang tinggi. Kalau orang itu beriman, setiap bicara tentang ilmu agama, tentang ilmu akhirat, tentang perkara-perkara membawa kepada ketaatan, keimanan, mereka akan terpanggil dan mendengar dengan bersungguh-sungguh. Tapi orang yang imannya sangat lemah, tuan-tuan, tidak ada connection dengan bicara-bicara ini, mereka tak kisah pun. Nanti khatib akan baca khutbah, mereka tidak beri perhatian pun. Sebab apa? Dia kata, alah, nak dengar ceramah hari ini, buka YouTube ada, TV ada, video ada, macam-macam ada, yang lebih baik daripada apa yang disampaikan oleh khatib. Maka dia tidak dapat manfaat. Justru muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, inilah perkara yang perlu kita faham tentang kesabaran. Jadi seruan Allah ini kepada orang yang beriman. Jadi kalau kita rasa, ya Allah, ya lemahnya saya dan saya tidak rasa pentingnya sabar ini, maka kita perlu istighfar, kita perlu bertaubat kepada Allah, ya, supaya Allah beri kita sentuhan dan memahami betapa penting bicara-bicara keimanan ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu semua dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah menyatakan dalam ayat ini, memberitahu kita bahawa Allah akan menguji hamba-hambanya dengan kesenangan dan kesengsaraan. Orang yang senang Allah uji, orang yang sengsara pun Allah uji, orang yang sihat Allah uji, orang yang sakit pun Allah uji. Ketika kita kaya dan senang, kita memikirkan kehidupan jiran tetangga kita, adik-beradik kita, sepupu dua pupu kita, makcik pakcik kita di kampung, sahabat handai kita,
fakir miskin, orang yang susah. Kita memikirkan atau tidak tentang kehidupan mereka. Ketika kita diuji dengan kemewahan dan kesenangan, ini bila Allah uji kita dengan kemewahan, dapat bonus, ya, 9 kali lipat, 5 kali lipat. Dapat durian runtuh, tanah kita di kampung dia diambil untuk dijadikan laluan lebuh raya. Kita dapat 3-4 juta katakan. Ketika itu apa yang kita fikirkan? Kita fikir ke 2 juta untuk saya infakkan, ya, kepada mana-mana madrasah, rumah anak yatim, rumah orang tua, fakir miskin. 1 juta untuk bantu adik-beradik, 1 juta lagi untuk keperluan saya anak beranak katakan. Kita memikirkan atau tidak? Ataupun kita fikir dapat saja sekian juta itu, ya, negara mana yang saya nak pergi, nak melancong, nak itu, nak ini, kereta nak tukar, rumah nak beli atau sebagainya. Tuan-tuan, ujian. Manusia bila dapat duit saja, maka dia kata aku punya. Sedangkan duit itu Allah lalukan saja melalui kehidupan kita. Bila-bila masa Allah boleh ambil balik. Kita lihat berapa ramai orang yang kaya dalam sekelip mata menjadi miskin. Banyak. Kita lihat banjir baru ni di Kuala Kerai. Saya baru ni jumpa seorang doktor di Kuala Lumpur. Suami isteri doktor. Dia cerita bila banjir berlaku habis klinik dia. Isteri dia buka klinik swasta. Dia terus kekal kerja dengan hospital kerajaan. Dia kata klinik isteri dia 2 tingkat tu habis. Zero seolah-olah. Bermula daripada zero. Setelah dia bina kehidupan berbelas-belas tahun sebagai seorang doktor. Rumah dia habis, kenderaan dia habis, klinik dia habis, semua habis. Allah nak ambil sekelip mata saja. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kita bangga-banggakan sangat, rumah kita, kereta kita, pangkat kita, ya, pinggan kita atau sebagainya, kita bangga-banggakan ni, Allah nak ambil sekelip mata, tuan-tuan. Dan begitu juga perkara-perkara yang lain, kesihatan. Kadang-kadang bila kita sihat, kita lupa diri. Kita langsung tidak terfikir orang yang sakit, untuk menyantuni mereka, membantu mereka, menziarahi mereka, mengambil berat tentang kehidupan mereka. Kerana kita sihat. Nampak orang sakit, itulah dulu tak nak jaga pemakanan, tengok dia dah sakit, menyusahkan orang. Kita tak fikir ujian orang sakit itu sebenarnya pada kita yang sihat. Kita doakan mereka, tak kita bantu mereka ke tidak? Kita hulurkan bantuan kewangan pada mereka ke tidak? Tenaga pada mereka ke tidak? Tuan-tuan, bila di satu taman ada orang tua, ada orang sakit, ada kanak-kanak istimewa dan sebagainya, ujian itu bukan pada ahli keluarga itu saja, tetapi ujian itu pada keseluruhan penduduk taman. Penduduk taman itu mengambil berat atau tidak? Kalau di satu taman itu ada rumah anak yatim, rumah orang tua, sekolah tahfiz, ujian itu bukan pada pengelola sekolah tahfiz, bukan ujian kepada pengusaha rumah-rumah kebajikan tadi, tetapi ujian itu pada seluruh penduduk taman. Apa yang mereka sanggup sumbangkan daripada kelebihan yang Allah anugerahkan pada mereka, dari aspek masa, tenaga, wang ringgit, pemikiran dan sebagainya. Kita selalu hidup memikirkan diri kita saja, tidak memikirkan pun tentang orang lain. Inilah ujian, tuan-tuan. Ujian ketika kita diberikan kelebihan keuangan, ujian ketika kita diberikan kesihatan. Ya, selalu manusia nampak bila mereka sakit itulah ujian Allah. Tapi bila mereka sakit, bila mereka sihat, itu bukan ujian Allah. Anak yang berjaya dalam ujian, dalam peperiksaan pun ujian Allah. Anak yang gagal dalam peperiksaan juga ujian Allah. Begitu juga kehidupan kita. Jadi Allah SWT akan uji, memberikan pelbagai ujian. Ya, ujian tadi dari aspek ketakutan. Ya, sedikit ketakutan. Hari ini macam-macam ketakutan dalam hidup, tuan-tuan. Takut miskin, takut susah, takut sakit. Ya, takut itu, takut ini, macam-macam ketakutan yang Allah SWT letakkan dalam kehidupan kita. Tapi manusia, kadang-kadang tidak takut pun dengan ibadah mereka yang tidak sempurna, sembahyang yang mereka tidak jaga,
Mereka tidak jaga sembahyang 5 waktu berjemaah, langsung tidak ada ketakutan. Ya. Sembahyang mereka di mana, macam mana sembahyang mereka, mereka tak kisah pun. Yang penting mereka sembahyang itu bagi yang sembahyang, yang tak sembahyang lagilah teruk. Tuan-tuan. Ya, mereka tak takut dengan ibadah mereka itu diterima oleh Allah ataupun tidak. Ya. Takut tuan-tuan. Kita kena ada sifat al-khauf wa raja. Ya, di antara ketakutan dan pengharapan kepada Allah. Ya, takut ibadah kita ini terselit di dalamnya riak, terselit dalamnya ya kepentingan-kepentingan tertentu, waliyazubillah dan sebagainya. Jadi kita inginkan ibadah yang ikhlas kerana Allah, ya, yang tidak terkesan apa saja pun berlaku, hujan ribut ke, orang datang tak datang ke masjid ke, saya tetap datang bila Allah anugerahkan saya kesihatan dan kesempatan. Kelaparan, ya, ujian kelaparan, Allahu Akbar. Kita hari ini kekenyangan, tuan-tuan, tak sempat lapar. Ya, apatah lagi hari cuti ni. Pas sarapan pagi, minum pagi, lepas minum pagi tak tahu apa lagi. Tak berhenti mulut. Makan tengah hari, minum petang, makan malam, minum malam lagi dan macam-macam lagi. Tak sempat kita lapar. Ya, kita akan belajar kelaparan bila kita berpuasa Isnin Khamis. Memperbanyakkan puasa bulan Rejab, Syaban. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, manusia takut dengan kelaparan. Sebab tu hari ini kita tidak dapat manfaat daripada puasa bila kita tidak didik, ya, nafsu makan itu dengan betul. Jadi muslimin muslimat dalam hati Allah SWT, sebab itu kita digalakkan memperbanyakkan puasa sunat pada Isnin dan Khamis. Ya, kita perlu menjinakkan diri dan bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh. Ya, ahli ibadah, ahli taqwa, ya, orang-orang yang alim, supaya pribadi mereka itu dapat membentuk kita punya kehidupan. Kerana dengan siapa kita bersahabat, di situlah akhlak kita terbentuk. Ya, kita kena cemburu dengan kehidupan orang-orang yang soleh. Supaya apa? Supaya kita dapat mempertingkatkan ibadah kita dengan betul. Kerana hidup ini sangat sementara tuan-tuan. Ya, bila-bila masa liang lahat itu menunggu, sekiranya kita tidak dapat memperbaiki kehidupan yang sementara ini, rugilah kita buat selama-lamanya. Kemudian kekurangan harta. Ini tuan-tuan, bila nak bersedekah, kita nak menggugurkan duit RM50, not 50 dan 100 itu pada tabung masjid sangat berat, kecuali orang yang beriman. Berat sangat. RM5, RM10, RM20 okey lah. Tapi untuk not 50, 100 itu berat. Apatah lagi 1000. Sebab kita rasa ni duit saya penat mencari, takkan semudah itu. Ya, bila ada seruan untuk menderma bantuan kepada saudara seagama, berapa orang yang kata, Tuan Imam, ya, boleh tak lepas Jumaat nanti saya balik sekejap nak ambil duit? Berapa orang yang bercakap begitu? Kebanyakannya lepaskan, alamak tak bawa duit. Kalau imam bagi tahu awal tadi, ya, bolehlah saya bawa duit. Ini imam bagi tahu lambat, jadi duit tak ada, duit semua kat bank. Padahal kemudahan sekarang tuan-tuan, kita boleh pergi sekejap 5-10 minit, ya, 20 minit, ambil duit sekejap dan hantar. Kesungguhan itu, duit banyak tuan-tuan, kat bank, dekat sana, dekat sini. Allahu Akbar. Di negara-negara yang susah, mereka infakkan apa yang mereka ada. Bukan bentuk wang saja, emas, jam, apa saja yang boleh dinisbahkan dengan wang, diberikan. Kita hari ini wang pun tak tercuit tuan-tuan. Ya, banyak lagi. So tuan-tuan dan puan-puan mati Allah SWT, ya, kita sangat takut dengan harta ini. Bila dapat saja gaji, kita banyak fikirkan tentang diri kita. Kita tak fikir macam mana kehidupan rakan kita, ya, mereka memerlukan atau tidak dan sebagainya. Terkadang dah didengar di hujung telinga kita, ada kawan menghadapi masalah, ya, anaknya tertangguh yuran pengajian di kolej ataupun universiti kerana duitnya tidak cukup, ya, sebab keluarganya menghadapi
bencana alam di kampung jadi duit gajinya dah habis. Kita dengar, tetapi kita hanya mengungkapkan simpati, kesian, banyaklah bersabar. Tetapi tidak bersama kita itu ya infak ya dari aspek harta kita ataupun bantuan-bantuan yang sewajarnya sebagai seorang muslim. Jadi muslimin muslimat yang minta Allah SWT, mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman ya dan penghayatan ya dalam menjiwai perkara ini ya, bahawa bila lagi banyak kita infak, lagi banyak Allah SWT akan gantikan ya, lagi banyak tuan-tuan kita belanjakan, awadallahu khairan min, Allah SWT akan gantikan yang lebih baik daripada apa yang kita telah infakkan. Janganlah kita takut dengan infak. Kalau kita dengar ada kawan nak berhutang dengan kita ya dan sebagainya, kawan itu seorang yang soleh, yang baik, berakhlak ya, jangan kita fikir untuk menangguhkan, kita cuba fikir untuk membantu dengan kadar yang kita termampu. Sebab orang-orang yang baik itu tidak akan mengungkapkan bicara kepada kita kalau ia tidak benar-benar memerlukan. Jadi bila kurang sensitiviti kita terhadap adik-beradik, jiran, tetangga, masyarakat, sebab itu hari ini ramai masyarakat kita yang terjebak dengan hutang-hutang ceti dan sebagainya, alung dan lain-lain lagi ya, adik-beradik kita dan sebagainya, kerana kurangnya keprihatinan kita terhadap masyarakat bagi yang memiliki uang dan kehidupan yang lebih baik. Dan jiwa tuan-tuan ya, Allah SWT uji ya dengan pelbagai ujian ya, kesakitan ya, Allah SWT uji dengan ya keresahan, ujian perasaan, macam-macam tuan-tuan ujian dalam kehidupan ini. Ada orang yang badannya sihat, hidupnya senang, tapi Allah uji dengan perasaan, dengan kematian orang yang tersayang ya, dengan orang-orang yang dicintai itu menimbulkan masalah. Mungkin orang yang dicintai itu isterinya, mungkin anaknya, mungkin ibunya, mungkin ayahnya, mungkin adik-beradiknya atau sebagainya. Allah uji perasaan mereka sehingga kehidupan mereka itu hilang ketentraman, hilang kedamaian. Ini juga ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling penting dalam hidup ini adalah kita suburkan keimanan. Bila mana kita suburkan keimanan dan kita bersabar dengan apa saja bentuk musibah dan ujian yang Allah datangkan, kita akan lihat ya natijahnya, yaitu sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Iaitu Allah SWT akan melipat gandakan pahala, Allah SWT akan melipat gandakan ya kelebihan dalam kehidupan mereka dengan sebab mereka bersabar ya dalam segala ujian yang Allah SWT datangkan. Ayolah muslimin muslimat rahimahumullah, untuk kita berusaha meningkatkan kesabaran kita. Sungguhnya orang yang berusaha kepada sifat-sifat kesabaran ini adalah orang yang berusaha untuk menyempurnakan iman mereka. Dan iman itu laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalb wa sadaqul amal. Iman itu bukanlah dengan angan-angan ya dan perhiasan. Tulis ayat-ayat iman di kereta kita, di rumah kita, gantungkan dalam frame yang indah ya, tetapi iman itu apa ya yang ditanamkan di dalam jiwa dan dibenarkan dengan amalan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita inayah dan riayah, taufik dan hidayah untuk mempertingkatkan amalan kita dalam kehidupan yang sementara ya, dan Allah SWT anugerahkan kita kekuatan untuk berpesan-pesan dengan kesabaran dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.